近年来，在政府的大力支持下，马来西亚汽车工业的生产力亚速提升，致使我国需要大量相关领域的技术人员加入生产组装的行业。而随着拥有车的人数不断增加，汽车工业更需要新进的技术人员加入汽车维修业，以满足驾驶人士日益增加的需求。现在我带你去参观 SNET Academic 汽车工程系学院，了解汽车工程的前景。Hai, selamat datang ke SNET Academy. Nama saya adalah Ray, saya adalah pengacara bagi program hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa anda, jom kita pergi ke bahagian yang pertama. Halo. Okey, selamat datang ke SNET Academy. Jadi, hari ini kita nak tunjuk demo kepada semua tengok adalah kita punya practical area. You boleh nampak bahagian sini adalah SNET Academy lapang kampus punya practical area. Okey, di sini pelajar akan dapat belajar selain daripada penyelenggaraan kereta, jadi kita juga ada beberapa lagi kursus tambahan kepada pelajar di mana nanti kita akan tunjukkan setiap stesen yang berlainan. Yang pertama, kita tunjukkan stesen yang pertama dulu. Ini adalah stesen penyelenggaraan kereta. So, yang ini adalah kita punya cikgu Encik Zaim. Okey, dia adalah in charge kepada bahagian penyelenggaraan kereta. Okey, nanti Encik Zaim dia akan jelaskan bahagian penyelenggaraan kereta di mana apakah benda-benda yang pelajar akan dapat belajar di SNET Academy. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zaim daripada SNET Academy. Dekat sini saya akan tunjuk sebuah enjin yang daripada kenderaan kita letakkan dekat atas stand untuk tujuan pembelajaran tahap 1 basic otomotif. Bagi pelajar yang mengambil kursus otomotif, ini contoh enjin yang kita gunakan untuk sesi pembelajaran. Okey, kalau kita tengok dekat sini, enjin ni sudah cukup lengkap untuk dihidupkan. Jadi enjin ni kita boleh hidupkan sebab semua sistem ada dekat stand ini. Kita tengok enjin ni boleh hidup atau tak. Enjin ni hidup dengan running condition. Enjin ni kalau kita letak dekat kenderaan terus boleh bawa. Jadi kita keluarkan, letakkan dekat atas stand untuk tujuan pembelajaran. Kalau kita tengok dekat sini, komponen enjin ni lengkap dengan pelbagai sistem yang menghasilkan, yang bolehkan enjin ni hidup. Contoh, kita ada sistem bahan api ataupun sistem petrol, yang mana dia akan menghantar petrol ke dalam ruang pembakaran untuk dihidupkan. Dan juga kita ada sistem penyalaan daripada distributor kepada spark plug untuk membakar bahan api. Sini juga kita ada sistem penyejukan ataupun cooling system, yang mana akan menyejukkan komponen enjin dekat dalam. Jadi kalau enjin sistem penyejukan tidak berfungsi dengan baik, akan boleh merosakkan enjin. Dekat sini juga kita pakai enjin jenis EFI ataupun Electronic Fuel System, yang mana enjin ni kebanyakannya digunakan kepada kenderaan sekarang. Kalau tengok sini ada ECU, yang ni untuk kegunaan sistem EFI. Okey, seterusnya untuk tahap yang seterusnya, kalau tadi kita belajar tahap 1 basic, untuk seterusnya kita akan gunakan kenderaan sebenar, yang mana kita boleh dedahkan kepada pembelajaran ataupun pekerjaan mereka yang akan datang. Okey, kalau kita tengok kat kenderaan sebenar, bahagian depan dia akan letak enjin. Okey, kalau berbeza dengan bahagian enjin stand tadi, enjin bahagian ni dia lebih compact ataupun lebih padat. Jadi setelah kita belajar basic, kita akan belajar lebih advance. Jadi dekat sini semua komponen yang saya sebut tadi ada dekat enjin ni.
enjin ni kita boleh, kereta kenderaan ni kita boleh bawa keluar sebab dia komplit. Okey, kalau tengok dekat enjin ni, dia ada sistem yang sama macam sistem yang kita belajar basic tahap 1. Okey, dia ada sistem penyelaan, sistem penyejukan, sistem bahan api, semua ada. Okey, dekat kenderaan dia akan lebih advance ataupun komponen dia lagi banyak. Jadi tahap 2 kita akan belajar keseluruhan tentang kenderaan ni. Bermula daripada enjin sampai brake system, semua ada. Okey, selain daripada sistem enjin yang kita belajar dekat tahap 2, kita akan belajar keseluruhan tentang kenderaan, termasuk sistem brake. Dekat kenderaan ada sistem brake untuk keselamatan. Tayar dan rim juga kita akan belajar. So, thank you. Terima kasih Encik Saim kerana ada satu demo yang sangat memang teliti lah kita nak tunjukkan kepada kita punya pengunjung kalian. Okey, berkaitan dengan kita punya bahagian penyelenggaraan kereta, enjin pada stand dan juga enjin pada dalam kereta, di mana pelajar akan diberikan pendedahan yang lebih mendalam dalam dunia realiti bagaimana penyelenggaraan kereta akan dijalankan. Okey, jadi kita teruskan kepada stesen yang lain. Jom. Okey, pengunjung, mari kita lihat ke bahagian kedua, stesen kedua, iaitu pembagian badan kereta. Di belakang saya, you akan nampak kita ada 2 auto liner adalah untuk pembagian badan kereta, di mana bila kereta accident, okey, so jadi kita akan gunakan heavy equipment macam yang di belakang saya, auto liner ini untuk tarik badan kereta, dia punya requirement. Okey, jadi okey, di sini kita ada cikgu kita. Okey, saya perkenalkan. Okey, Cikgu Amin. Okey, ini adalah kita punya Cikgu Amin. Okey, Cikgu Amin, nanti paskan session ini kepada Cikgu Amin. Jadi Cikgu Amin boleh jelaskan bahagian ini, apakah benda yang pelajar akan dapat belajar di sini, apakah pengajaran yang akan diajar dan dia punya cara-cara apa boleh kata kerjaya yang pelajar boleh akan buat apabila mereka dapat belajar ilmu yang ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, sekarang saya Ahmad Amin bin Samsudin, tenaga pengajar di Isnin Academy sebagai body repair. Berpengalaman dalam bidang body repair lebih kurang 8 tahun, dan saya akan menjelaskan bahagian-bahagian untuk pelajar-pelajar belajar bahagian body repair. Okey, untuk body repair kita ada 2 bahagian, iaitu bahagian minor dan major. Okey, sekarang kita tengok bahagian minor, selalunya kita akan buat di bahagian bawah saja. Yang mana part yang perlu dipati, part yang perlu disimen, kita akan buat di bawah. Manakala yang major pula kita akan naikkan menggunakan mesin, iaitu auto liner. Okey. Okey, sekarang saya mau tunjuk bahagian major. Ini adalah mesin auto liner untuk menarik bodi yang berlaku kemalangan yang major. Okey, major tu macam dia terlalu dalam, chassis terlalu masuk ke dalam dan dia untuk tarik semula keluar. Okey, ini adalah auto liner untuk menarik bodi keluar. Okey, ini dia auto liner mempunyai 3 tower. Kita boleh pasang auto liner pada untuk menarik bodi sebanyak 5 tower, tapi ini auto liner yang sekarang kita hanya pasang 3 tower saja. Okey, ini auto liner digunakan sebelum untuk menaikkan kenderaan ke atas, kita perlu turunkan auto liner ini ke bawah. Okey, dan kita akan naikkan plate ke atas untuk memberi laluan kepada kereta naik ke atas. Okey, sebelum kita naikkan kereta, pastikan lock clamp kita letakkan di bawah untuk memudahkan kereta masuk ke dalam. Selepas tu, untuk proses kita lock clamp dia, kita akan tunjukkan kepada sebelah. Okey. Okey, sekarang saya mau tunjuk tower, kegunaan tower ini. Okey, ini kegunaan tower, dia digunakan untuk menarik part-part yang sudah masuk ke dalam. Maksud dia chassis yang sudah di pack hentam masuk ke dalam.
Okey, sekarang kita guna tower ni boleh bergerak ke mana-mana saja. Okey. Selepas kita bawa ini tower, kita bawa tower ni bahagian yang perlu di repair. Contoh bahagian sisi kereta, kita perlu lockkan dia menggunakan lock tower. Okey. Supaya dia apabila kita menjalankan proses menarik body, ini tower tidak akan bergerak. Okey. Sekarang dia tak boleh bergerak, baru kita boleh menjalankan proses repair. Okey, sekarang kita tengok section yang sudah kita naikkan kereta. Okey, sebelum kita menjalankan proses repair, pastikan kereta kita akan naikkan dan lockkan kepada lock clamp. Supaya kereta apabila jalan proses repair, kereta tak akan bergerak. Okey. Untuk kita pasang lock clamp, kita perlu menggunakan air pump. Air pump ini digunakan untuk jack kenderaan untuk naik supaya kita dapat lockkan body kereta di lock clamp. Okey. Ini adalah lock clamp yang kita masukkan. Supaya apabila dia sudah lock clamp, baru kita boleh menjalankan proses untuk repair kereta. Okey. Sekarang kita akan tengok bahagian yang dimasukkan major damage. Ini adalah kereta yang berlaku kemalangan yang terdapat keadaan yang major. Okey, dia sudah masuk ke dalam dan kita akan membuat proses menarik keluar part tersebut. Okey. Okey, macam biasa, first mula-mula masa kita melakukan proses untuk repair, menjalankan kerja, pastikan safety kita kena utamakan, iaitu safety boot, pakaian keselamatan semua kita kena utamakan. Dan seterusnya pada bahagian auto liner dan bahagian rantai pula, dia ada safety dia supaya benda ni tak tercabut terkena pada siapa-siapa ataupun terkena pada kita, iaitu kita menggunakan kabel lock. Apabila selesai mengikat lock clamp, kita menggunakan kabel untuk memberi dia keselamatan, safety. Mengikatkan pada lock clamp terus kepada body kereta supaya dia tak tercabut kena kepada kita. Okey. Dia masukkan. Okey, masukkan rantai. Seterusnya perlu, sebelum menjalankan proses repair, kita perlu membuat pemeriksaan keselamatan semula. Adakah ini tower sudah bergerak? Ini bermaksud masih bergerak. Jadi kita perlu lockkan dia. Sebelum kita lock tower, pastikan kedudukan tower dan bahagian yang ingin kita repair sama, okey, ataupun center. Dia bahagian dia sama. Okey, ini juga boleh dilaraskan naik ke atas dan turun supaya bahagian yang ingin kita repair dia sama selari untuk ditarikkan semula. Okey, ini sudah keadaan yang sudah di lock. Okey. Okey, apabila tower sudah tidak sudah selesai, kita membuat pemeriksaan keselamatan, kita menjalankan proses untuk menarik bahagian yang damage tersebut dengan menggunakan pump hidrolik. Sebelum kita menarikkan rantai tersebut, pastikan keselamatan lock tersebut tidak terkena pada sesiapa. Okey. Apabila selesai, kita tengok dia permukaan line satu, dia terdapat satu line untuk kita membuat pemeriksaan. Sekiranya line sudah tepat, baru kita menjalankan proses pembukaan semula untuk kita melihat bodi kereta ni okey ataupun tidak. Kita tengok ini bahagian tidak terkeluar. Sebab apa? Kita tarik di sini, ini masih tidak bergerak. Jadi kita menggunakan hammer, kita ketuk bahagian belakang untuk keluarkan bahagian tersebut. Apabila bahagian tersebut sama dengan center sebelah sana, kita akan jalankan proses pembukaan claim tersebut semua. Okey, lepas tu kita boleh order part-part yang kita perlu masukkan. Wah, Amin, memang
cantik, memang bagus demo tadi, okey, di mana kita punya peralatan pembagian barang kereta auto liner dengan cara-cara kita pakai tower memang hebat. Dia boleh tunjuk kepada kita punya pengunjung tengok bagaimana cara-cara pembagian workshop-workshop yang sebenar. Okey, so jadi terima kasih kepada Encik Amin. Jadi kita akan teruskan kepada Hai. Okey, welcome. Selamat datang lagi ke bahagian session ketiga kita. Hari ini adalah bahagian pengecatan kereta, di mana di belakang saya akan nampak kita ada satu cat tempat cat kereta yang sangat-sangat boleh kata lebih canggih daripada mana-mana workshop yang lain. Okey, di mana ini adalah kita ikut spesifikasi industri yang pertama. Alright, so apakah perbezaan Eastern Academy dengan college yang lain? Okey, berbanding dengan selain daripada pengajaran dalam pembagian kereta, jadi SNAP cara-cara SNAP pengajaran SNAP berbeza adalah SNAP kita ada pembagian barang kereta dan juga yang penting sekarang adalah tambahan lagi kita ada pengecatan kereta. Okey, di mana pengecatan kereta sekarang ini boleh kata hanyalah SNAP Academy sahaja yang boleh kata kolej swasta adalah SNAP Academy sahaja yang menawarkan khusus mengecat kereta. Jadi kita perkenalkan kepada kita punya cikgu, kita punya head of department kepada bahagian pengecatan. Okey, jadi Encik Khairul. Okey, Encik Khairul. Okey, nanti I pass station ini kepada Encik Khairul. Jadi you kena jelaskan kepada kita punya pengunjung cara-cara pengecatan kereta dibuat step by step. Boleh tak? Boleh. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini Khairul bin Muhasbi. Saya akan mengajar kamu bahagian mengenai spray kereta. Okey, jom ikut saya. Okey, sekarang saya mau cerita mengenai spray boot. Okey, spray boot ni agak besar dan dia boleh menggunakan dua biji kereta dalam satu masa. Okey, apa yang istimewa dalam spray boot ni? Jom kita masuk dalam. Okey, sini saya akan ajar kamu untuk spray pintu, sebab kalau spray kereta masa yang agak lama. Okey, saya akan ajar kamu macam mana cara untuk spray pintu. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara-cara mencat kereta lah. Okey, sebelum saya nak mengajar kamu mengenai cat-cat kereta, saya nak beritahu kamu mengenai bahan-bahan dan untuk spray. Okey, mari sini. Okey, sini adalah bahan-bahan yang saya dah mancung. Okey, ini adalah cat, hardener dan clear. Okey, ini adalah spray gun. Okey, ini adalah PPE untuk keselamatan. Okey, kalau saya nak spray, saya mesti memakai PPE. Okey, sebelum saya nak mulakan saya punya kerja, saya akan beritahu. Okey, ini adalah mesin skill lah. Akan betul, dan ini mesin jat. Ini mesin jat bukan untuk minum, tapi untuk basuh cat. Okey. Okey, main dekat sikit. Okey, ini adalah clear. Clear yang sedang dibasuh. Clear ada jenis, dia tak ada color. Okey. Ini adalah cat. Cat hitam. Cat ni sebelum kita nak bubuh clear, kita akan bubuh cat dahulu. Dan kita akan spray di pintu. Okey, bagaimana kita nak spray? Cara macam mana? Saya akan ajar. Okey, sebelum saya nak spray dulu, saya nak beritahu dekat tuan-puan, kita kena pakai PPE. Okey? Okey, saya akan pakai nanti tak dengar suara saya lagi. Sebelum saya nak mengajar cat, saya akan ajar cara-cara untuk setting spray gun. Okey? Kalau you spray terus, you takkan tahu macam mana nak setting spray gun. Okey, cara-cara dia, kita kosongkan dulu. Okey, kita pergi kat sini, dia ada titik kat sini. Kita akan pusing dia untuk 2 kali. 1 kali, 2 kali. Okey, yang ni pun 2 kali juga. 1 kali, 2 kali. Okey. Ini adalah untuk cat warna hitam lah. Sebelum kita nak mulakan kerja kita, sebelum tu kita kena primer pintu. Okey, ini saya nak cepat lah.
untuk supaya kita boleh buat kerja dengan cepat. Okey. Okey, saya akan tunjuk cara-cara untuk spray ya. Kita ada banyak cara. Cara atas pun boleh, cara bawah pun boleh. Tapi saya tak suka cara bawah. Sebab kalau cara bawah dia punya habuk dia akan ke atas. Sebab tu saya spray bawah dulu. Sebab kalau ada bawah, habuk tu ke atas. Okey, kita akan tengok lah. Okay. Kita akan buat dalam 3 ataupun 5 layer untuk bagi permukaan betul-betul tutup. Okay. First layer kita akan semua macam biasa. Nombor 2 layer kita akan buat jarak untuk spray gun 1 jengkal. Okay. 1 jengkal. Okay. Antara kamu akan pergi 100% and then 50%. Okay. Tengok saya buat. Okay. Kita nak tunggu cat kering. Cuma tunggu dalam 10 saat ataupun 20 saat. Okey, tengok pada cat. Kalau cat warna putih, kita akan tunggu lama sikit. Okey. Dan kita akan mula untuk 3 layer. Kita dah buat ke 3 layer, kita akan buat ke 4 layer. Sebab apa? Kita nak pastikan permukaan tutup dengan cantik. Okey. Permukaan cat kalau paling banyak pun 4 ataupun 5. Paling maksimum 5. Kalau lebih ada problem sikit lah nanti akan jadi. Sebab tu kalau nak lebih cantik, clear kena lebih tinggi, lebih banyak lagi spray. Tu tak ada masalah. Tapi cat 3 hingga 5 saja spray. Okey. Sekarang kita tengok yang kali keempat lah. Kalau kali keempat kita kena check body. Okey ke tak okey? Tutup tak? Tutup dia punya keseluruhan pintu. Okey, yang kita spray. Okey, kita tak akan tengok dekat. Okey tak tutup. Okey, kita sudah tengok. Kita ada banyak cara. Dia ada 3 cara. First, kiri, kanan dan depan. Okey, kita kena tengok 3 cara untuk pastikan dia punya permukaan semua kena cat. Okey. Kita tunggukan dalam beberapa minit dan kita nak sembuh clear coat. Okey, kita akan mulakan untuk clear, untuk bagi dia shining. Okey, clear untuk bagi dia shining dan untuk dia kilat. Okey, saya akan buat tapi kita akan buat 1 layer saja dan dia akan buat 2 ataupun 3, 4 layer. Okey, kita akan buat dulu Okey, boleh tengok saya
Okey, kalau betul-betul kita kena buat dalam 2 ataupun 4 layer. Okey, sekarang ni saya buat 1 layer untuk bagi dia shiny. Okey, boleh tengok permukaan dia. Okey, habislah kita untuk proses cat kenderaan. Okey, kita akan untuk tengok hasil kerja student. Macam mana kita punya hasil kerja student kita Kita akan buka ni, kita akan tengok. Okey, ini adalah hasil kerja student yang kita student kita SNAP Academy yang buat, dan kita akan praktikal dekat sini. Okey, banyak lagi kereta-kereta luar, kereta-kereta customer, bukan kereta-kereta SNAP saja yang kita buat, tapi kereta-kereta luar pun kita ada buat. Okey, ini adalah contoh kita punya kereta yang kita telah spray. Okey, mari sini. Okey, ini adalah satu corak yang kita telah buat. Satu corak dia menggunakan hasil kerja tangan. Okey, untuk student kita lah. Kita akan ajar juga kepada student-student yang datang, yang baru, kita akan ajar lah mengenai contoh airbrush dan sebagainya lah. Ini adalah salah satu contoh yang kita sudah ajar oleh student. Okey, mari tengok dekat sikit. Okey, inilah hasil kerja kita. Okey. Okey, kat sinilah kita akan belajar mengenai painting, penyembuhan cat. Kan saya akan ajar semua sekali. Ataupun kamu rasa berminat, boleh datang ke SNAP Academy untuk belajar sembuhan cat. Okey. Saya Khairul bin Muslimin. Terima kasih kerana datang ke SNAP Academy dan buat video kat saya untuk beritahu semua. Terima kasih pada semua sekali. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Khairul kerana bagi saya kami pengunjung kami ada satu petunjuk demo yang memang sangat-sangat menarik. Okey, dan secara sangat-sangat detail. Alright, so I harap tadi saya rasa pengunjung kita akan memang akan dapat belajar something baru lah. Okey, daripada demo hari ini lah. Okey, terima kasih Encik Khairul. Jadi, jom kita pergi ke stesen dan seterusnya. Ya, kalau tak silap saya, ini adalah stesen yang paling digemari oleh kebanyakan remaja-remaja sekarang, iaitu adalah kereta punya audio system. Pengunjung sekalian. Okey, so sekarang kita adalah sampai ke stesen keempat, di mana tadi kata stesen ini memang adalah kegemaran kepada kita punya remaja-remaja sekalian. Okey, apakah benda yang memang mereka gemar adalah berkaitan dengan nampak di belakang saya kita ada 4 kereta yang kita sudah ada parking kat sini, merupakan kita punya modification kereta terhadap luar body kereta dan juga di dalam audio system. Alright, jom nanti kita perkenalkan. Mari kita punya audio specialist. Okey, mari kita perkenalkan. Ini adalah Mr. Boston. Okey, dia adalah cikgu kita yang sudah kerja dekat kita sudah lebih daripada 8 tahun. Okey, jadi cikgu Boston nanti dia akan explain kepada kita bagaimana mereka buat modifikasi kepada kereta-kereta pelajar-pelajar kita sendiri ataupun kereta-kereta yang dibekalkan oleh pihak college. Alright, dan juga setahu saya kita juga ada kereta-kereta audio yang kita akan masuk pertandingan, kan? Betul tak? Okey, nanti kita akan tunjukkan juga cara-cara macam mana kita punya audio system, di mana kita panggil competition style punya audio system. Jom kita perkenalkan kepada pass kepada Boston untuk perkenalkan kepada kita. Selamat pagi semua. Okey, nama saya Boston nak. Okey, saya adalah bekerja dekat SNAP Academy sudah selama 8 tahun. Okey, so yang lekat belakang saya tengok nampak banyak kereta, kan? So yang ini kereta adalah kita modification. Yang adalah sekarang remaja yang paling suka punya lah. Adalah apa? Kita akan modify audio system dengan juga wiring dengan accessory.
So sekarang saya akan bawa you all dengan tunjuk you all apa-apa yang kita sudah modify, okey, dengan setting apa beza dengan inter audio system dengan outdoor audio system. Dengan juga tadi saya pun ada cakap kan, nak tunjuk you apa itu panggil competition punya audio system. So nanti saya akan tunjuk dengan setting-setting semua, kasih you all tengok. Okey, jom, mari ikut saya. Okay, first sekali, okay, pertama, so saya nak tunjuk ini kereta adalah okay, salah satu yang kita punya student punya projek lah. So ini dia tak cuma untuk modify yang luar saja. Dengan ini kereta dia adalah sangat special adalah dia sudah modify dalam punya audio system. Apa yang beza dengan dalam dekat luar? So saya akan tunjuk you sekarang. Okay. Okay, so yang saya nak tunjuk kereta ini adalah kita boleh duduk dengan selesa yang adalah interior punya setting untuk kita dengar punya audio system. So apa beza interior dengan outer nanti saya akan tunjuk you lah. So sekarang saya akan tunjuk you dengan interior dulu. Okay, so yang ini nampak tak? Kita panggil tilter. So tilter untuk interior dengar dia tak besar sangat. Okay, tapi kalau untuk outdoor dengar dia sangat besar lah. So yang ini untuk interior. Okay, kita boleh nampak. Dengan juga kita ini sudah modify ini speaker. Okay, ini adalah 6 inch punya. So kita panggil min bass. So ini adalah dengar lagu yang orang nyanyi macam kita nak dengar suara yang lelaki nyanyi atau suara yang perempuan nyanyi lah. Okay, dengan juga ini kereta kita sudah modify ini Android punya touchscreen audio player. So yang ni Android dia sangat-sangat apalah sekarang untuk senang kita boleh terus pergi YouTube ke atau apa, kita share kita punya data saja, dia sudah boleh terus online. So sekarang saya akan cuba kasih you all dengar okey apa itu interior punya sound. Okey. I won't take too long. I'll be done with singing this song. So grab me a plastic and make me shine. So dapat dengar tak? Yang ini beza. Okey. Dengan ini kereta kita bukan cuma untuk modify min bass dengan tutor, kita juga tambah satu ambil under seat woofer. So saya akan tunjuk you kat sini. So nampak tak ini yang bawah? So ini adalah 8 inch saja. Okey, dia ada dua kebait gun, banyak kebait gun lah. Okey, saya cakap salah, dua kebait gun. Itu adalah dia jimat tempat dengan juga dia sangat kuat. Boleh dengar tak dia bunyi? Ini kita boleh duduk kat dalam, buka aircon saja sudah sangat selesa. Okey, so yang ini adalah interior dengar punya. So kalau saya tutup semua pintu, kita tutup dalam, pasang aircon, kita boleh dengar. Okey, dengan juga dekat luar tak dapat dengar punya. Okey, yuk. Nampak tak? Ini yang biasa internal dengar. Nanti saya akan tunjuk you outer dengar punya untuk competition show. Itu setting lain. Dengan juga yang dalam-dalam punya semua aksesori pun lain. Okey, boleh ya. So sekarang kita pergi tengok outdoor punya. Hai semua kawan-kawan. Okey, yang tadi itu Myvi yang putih, itu adalah internal dengan itu music. Yang ini Lancer, dengar tak? Yang tadi tengok banyak tune kan, banyak menarik kan. Okey, apa beza yang outdoor, yang ini untuk competition punya? So sekarang saya akan terangkan kasih you lah. So sekarang saya tunjuk you macam mana dia boleh jadi sangat-sangat kuat bunyi ni. Okey, balik tengok. Okey, first, okey kita tengok. So yang tadi dengan ini adalah kita punya panggil horn tilter. So yang Myvi dalam tadi saya cakap itu adalah biasa punya tilter. So yang ini horn tilter dengan yang itu biasa punya tilter dia lain. Ini horn tilter dia boleh pergi itu suara sangat-sangat tajam sampai kita punya kaca pecah pun boleh. Okey, yang ini tadi dengar tak? Itu ada music. Okey, ini adalah kita punya sama 6.5 inch punya min bass. So ini kita boleh dengar orang nyanyi punya. Okey, kita nak dengar perempuan nyanyi sedap tak itu? Manis tak? Ataupun kita nak dengar itu suara siapa? Lelaki ke? Apek ke? Uncle ke? Inilah. Ini yang kita min bass lah. Okey, dengan juga yang bawah dua ni kita panggil apa? Kita panggil subwoofer. Yang paling last sekarang remaja paling sangat suka punya. Itu macamlah disco, clubbing ke pom sampai jantung kita pun boleh sambil menari juga. Okey, dengan juga tengok tak?
Ya ada, walaupun ada set-set yang speaker ini, kita tak ada ini player pun tak boleh function. So ini player adalah salah satu penting yang salah satu watak yang sangat penting lah. Kalau you tak ada ini player, okay, walaupun you ada berapa biji ini speaker pun tak boleh function. So ini biasalah kita panggil 2D lah atau double D. Dia boleh connect Bluetooth, pen drive ke, okay, CD ke, yang mana-mana lah sekarang punya lah. Okay, dengan gitu ini dua, nampak tak? Ini dua kita panggil sound equalizer. So ini sound equalizer dia ada 3 jenis lah, 5 band, 6 band dengan 7 band. So ini apakah jenis, apakah beza dengan ini band-band? So 5 band dia cuma boleh adjust 5 suara saja. Okay, 6 band, 6 suara, 7 band adalah paling high grade punya, adalah yang sekarang kita pakai punya lah. So dia boleh adjust sampai tinggi, tinggi sampai rendah. So okay, yang ini dua adalah yang biasa kita pergi competition, kita mesti pasang ini dua. Ini sound equalizer dia sangat-sangat penting jugalah, sebab dia boleh adjust saya nak dengar suara tajam, suara orang atau min bass saja. So saya cakap banyak pun tak guna, lebih baik saya tunjuk lagi satu show kasih you tengok, boleh tak? Okay? Spend my time with someone else. So sekarang saya adalah nak dengar orang punya bunyi, okay? Nampak tak? Dah sedap kan? Okay, sekarang saya nak dengar tajam punya suara. Pun kurang kan? Nampak tak? Tajam. Okay, sekarang biasa kita dengar, okay, kita adalah combination punya. So biasa kita akan buka sampai ada tajam punya suara, ada orang punya suara dengan ada bass punya suara. Okay, dengar tak? Shock kan? Okay, boleh ya? Okay, so sekarang kita pergi next kereta lagi. Itu adalah wiring punya. Internal dia pasang wiring. Okay, jom kita pergi sana. So, tadi saya sudah terangkan indoor punya audio system dengan outdoor show punya audio system. So sekarang adalah kita akan tunjuk you aksesori lain. So ini aksesori adalah apa? Itu wiring. Wiring dengan lampu. Lagi kita sudah pasang itu sensor, dia ikut music punya dance rate untuk kasih itu lampu nyala tak menyala. So sekarang saya akan tunjuk you lah. So you nampak ini kan? Yang ini semua adalah okay, student buat punya projek. So nampak tak? Dia lampu dengan dia sudah pasang macam disco juga. Sekarang saya tunjuk you. Dia bawa macam mana? So boleh nampak bawah dia lampu, dia ikut music punya. Tak kira depan je lah, dekat belakang juga sama juga. So nampak tak? Dengan juga kita akan ajar student macam mana modify kita punya side skirt, kita punya airbrush carbon. So sekian, terima kasih lah yang saya cakap punya sampai sini saja. Kalau anda memang meminat, hubungi kita saja. Okay, sekian, terima kasih. Okey, pengunjung-pengunjung sekalian. Okey, di sini tadi selepas kita menyaksikan kita punya demo berkaitan dengan modifikasi kereta dan juga kita punya modifikasi kepada audio system kita. Saya rasa memang pengunjung-pengunjung sekalian memang sekarang sudah shock. Okey, rasa ingin nak tahu macam mana nak belajar khusus-khusus yang kita tawarkan ini supaya next time you akan ada chance untuk bagi ataupun modify kereta anda sendiri. Jadi terima kasih kepada Mr. Boston kerana satu pertunjukan yang memang menarik kepada kita punya pengunjung sekalian. Okey, so pengunjung-pengunjung sekalian, kalau anda ingin belajar khusus-khusus yang kami tawarkan, ingat hubungi kami. Okey, di S9 Academy. Okey, layarilah kami punya website, kami punya Facebook. Di dalam sana kita ada pelbagai video kita punya pelajar punya projek yang kita akan tunjukkan, kita paparkan kepada kita punya pengunjung sekalian. Jadi ingat, kalau betul-betul ada minat nak belajar, hubungi kami. Jadi kami akan menerima pelajar-pelajar yang berumur 16 tahun hingga 25 tahun ataupun dan ke atas. Alright, okay. So di mana kalau kita punya pelajar kalau berumur 16 tahun hingga 25 tahun, sekarang kita menawarkan package yang memang sangat menarik, di mana kita akan mendapat pinjaman penuh daripada kerajaan. Okay, di mana ibu bapa sekalian tidak perlu risau tentang pembayaran iuran khusus anak-anak mereka. Alright, okay. Kalau ada apa-apa, layari kita punya website ataupun kita punya Facebook.
Thank you. you. 首先，我要介绍 SNET Academic。SNET Academic 是一家拥有20年历史的学院，我们是提供 Advanced Diploma in Automotive Engineering 课程。这个课程是就读2年半或30个月的课程期间。我们这是有引擎技术教学、车体技术教学、汽车电子电线教学、车体喷气技术、保险索赔与车厂管理学。学生有机会掌握完整汽车工程技术，在2年的期间，而且学生在完成2年的课程后，学生将会在半年或6个月期间可以到大公司里完成实习。我们还提供公司赞助学费与政府教育贷款，来帮助学生完成学业与减轻学生的家庭负担。学生完成2年半课程，也将获得 Advanced Diploma in Automotive Engineering， 也就是英国最有名望的学院。他们获得英国专业高级文凭 SKM Level 3和一张国际性的证书 IMI。首先，我们联络我们 SNET Academic 的新学生。嗨，瑞阳，你好，可以告诉我你们槟城的疫情如何？有没有影响到你目前升学的情况呢？嗨，你好，我是林瑞阳，来自槟城。现在槟城 COVID-19 也是蛮高，我们这里还实行着 CMCO。虽然我是在去年12月报名 SNET Academy 汽车工程系，也已过3个月线上上课到3月，现在已进入第4个月，也是要进入怡保 SNET Academy 总院就读。瑞阳，你可以告诉我为什么你会选择我们怡保 SNET Academy 就读呢？在槟城那边也有很多汽车维修学院，为何你会选择来怡保读呢SNET Academy 汽车学院是我的首选的汽车工程学院。SNET Academy 与槟城汽车技术学院完全不一样，学校老师校长也大力支持我们学生进入的学院之一。因为 SNET Academy 提供很完整的设备教学器材，我也在任何槟城汽车学院看不到那么完整的教学器材。我在这里可以学到汽车 engine、body and paint、电子电线组装、改装、management and insurance claim 等。这是非常不错的学院，比起任何其他汽车学院更加完整和先进。怡保是马来西亚的中心点，来回槟城怡保也不远，我们也是很方便，可以乘搭火车或其他交通来回。住宿吃方面也很方便，我的父亲时常到怡保工作，也知道怡保吃住非常方便和安全，于是父亲非常赞同我选择 SNET Academy， 要就读就选得更加好的学院。学院帮助学生申请公司赞助和政府教育贷款。请问你，我们槟城的 Mr. Kim 负责人，他为人怎么样？服务好吗？他的态度如何？我和父亲在学校认识 Mr. Kim，
Mr. Kim 是非常好的人和非常专业。我父亲都讲 Mr. Kim 是可信任的人，为人老实和一直帮助我们当我们遇上困难。这里学院上下的工作人员都讲我们的 Mr. Kim 非常好。我的学校的老师校长也赞扬 Mr. Kim 的人很好，值得信任的人。我也感谢他一直鼓励我们。瑞阳，请问你在 CMCO 的情况下有没有受到影响啊？因为你现在要跨州读书，你在程序方面要怎么样申请啊？目前槟城还是 CMCO， 也不会影响我们要去外州读书。我们将在4月正式开课，在怡保 Isnet Academy 总院。我抱着期待的心情进入怡保 Isnet Academy 就读。现在我在槟城马来布利申请跨州 permit， 我填写警方的跨州申请表格，也顺利的取到警方的批准，简直太棒！瑞阳，是什么原因会让你想要过来我们怡保 Isnet Academy 学院读书呢？我们身为年轻人，很应该出去学习，照顾自己，因为人实在要学习独立。我们也很应该接受这个机遇，给个机会自己成长，也让父母看到我们自己可以独立性工作，容纳进社会，寻找我们自己的目标。谢谢俊阳，好，祝你一路顺风，我们怡保见。谢谢你。OK，so 刚刚呢，我们已经结束了我们第一通电话，也非常感谢阿瑞阳你的合作啦。OK，so 现在呢，我们会继续拨第二通电话，也就是我们也会打给我们这个槟城的学生啦，他叫苦明达啦。明达，你好，很高兴见到你。你曾经有来过怡保吗？感觉如何？主持人你好，我是第2次来怡保。第一次我是跟随学校的校长、老师们来过怡保参观怡保 Isnet Academy 汽车工程学院。目前是第2次来怡保 Isnet Academy 就读汽车工程科系。怡保是一个很好读书的地方，我蛮喜欢怡保。怡保人很热情友善，这里有很多华人居住。关于衣食住行方面，怡保是很好的地方，不像 KL 槟城那么复杂。夜店也是个不多的城市。怡保 Isnet Academy 的老师们也很友善亲切，关怀我们外地的学生。虽然人生中第一次到外地学习工艺，但我认为是个很难忘的回忆。明达，我想请问一下你，为什么你会选择我们 Isnet Academy 汽车工程学院在怡保那么远的地方读书呢？我选择怡保 Isnet Academy 汽车工程学院，是因为它提供完整汽车工程技术教学。我有参加校内的汽车工艺课外活动，由 Isnet Academy 举办的。Isnet Academy 的老师们非常专业，让我对汽车工艺慢慢产生兴趣。而且 Isnet Academy 是唯一一间有很多华人的老师从华语讲解，让我们更加明白课程的内容。我家人也同意我选择怡保 Isnet Academy 就读。我的父母要我能自力更生，一个人在外地如何学习独立，学习如何自己照顾自己，将来能一个人独立工作、思考等，这是人生非常重要的启发点。Isnet Academy 是一间提供整套汽车技术，例如引擎、车体建造技术、颜色喷射技术、保险索赔管理等。槟城汽车学院完全没有提供这种的项目教学。我有比较过 Isnet Academy 的设备非常好过槟城很多其他汽车学院。Isnet Academy 还提供公司的赞助
资金，以政府的教育贷款给我们。OK， 你对我们槟城 Mr. Kim 负责人有没有负面的形象吗？ Mr. Kim 他是一位很好的人，品行端正，很有爱心的一位人。我很感谢他一路来很关心我、开导我、教导我。我家人与我妈妈都对 Mr. Kim 非常敬爱。我是一位来自单亲家庭，是他帮助我们，同时让我们得到很多助学金来升学。Mr. Kim 知道我妈妈必须每天工作才有收入，于是他很乐意载我到怡保读书，还请我吃午餐、晚餐，让我感到像家人一样。我妈妈非常感谢得到 Mr. Kim 帮忙以对我们的关怀。Mr. Kim 简直是一位有负责任、很有信用的人。我妈妈很放心我随着 Mr. Kim 的到怡保，她很用心在关怀与照顾每个人。我妈妈讲 Mr. Kim 是一位可信任的人。Mr. Kim 教导我的东西一定要记住。我很感谢他一路来关心我，他是我最敬爱的人。OK， 好的，谢谢你。这样呢，最后我想问下你哈，就是你对我们的这个 SNAP Academy 住宿服务满意吗？我非常满意 SNAP Academy 宿舍，因为宿舍设备齐全，价格合理，而且也提供免费载送。宿舍也非常方便 ，Food Court 与便利商店非常近。当地的食物非常便宜过槟城，食物的味道也很好。好 ，OK， 收到，非常感谢，就是明达同学，也真的是谢谢你啦，接受我们这次的 video conference 的这个采访啦。OK 啊，我们就是在学院见啦，谢谢你。谢谢。OK， 现在我们要去采访几位学生的家长们，对于我们 SNAP Academy 汽车科技学院有什么评论 ？OK 啦 ，OK， 下午好啊 ，Mr. Tom。主持人你好 ，OK。OK， 你已经带了你孩子注入我们学院的宿舍了嘛，对吗？对。在宿舍那方面你感觉怎样呢？我觉得很满意，我的孩子也是很满意。他的屋子也是很清洁，觉得很打理得很好。OK， 好的，谢谢。在学院那方面呢，你觉得我们的学院怎么样啊？学院也是很好，它的那个环境全部也是很好。OK， 好的，非常感谢你 Mr. Do。这样还有一个问题，我就想问一下，因为我们槟城那边 Mr. Kim 负责人他服务的你好吗？他的服务态度怎样啊？他是怎样的跟你们讲解我们的课程那些这样吗？我想知道他的态度是怎样吗？OK，Mr. Kim 他的人很好，他解释得很清楚，他也是一个很 follow up 的人，我们有什么问题他也是会帮我们解决，所以我们很多问题他也是跟我们解决很多。我们每次有问题我们会找 Mr. Kim， 然后他也是一一的跟我们解决到完全部问题。他的人很好，他的服务也是很好，他的态度也很好。OK， 好的，这样也非常感谢Mr. Do 接受我们的访问啊。谢谢你，这样我们的访问是到此为止啦。Thank you， 拜拜。Hi Mr. Slim， 早安啊！你好。我想就是请问一下，你已经把你的孩子送来我们这个怡保 SNAP Academy 汽车科技学院这里报到了哈。这样就是你已经参加了我们的学院了，你觉得我们的学院怎么样？不错啊，他这边什么都好啊，我看到很齐全呐。OK， 就是设备齐全啦。OK， 好的，谢谢你。这样我还有一个问题想问一下哈，就是我想请问一下，在我们槟城那边的负责人 Mr. Kim， 他的服务怎样啊？为人怎样？态度如何？很随和啊，他体贴啊，时常有WhatsApp 跟我讲的关于这个学校的问题啊，学院的啊。就是他有跟你很详细有联络啊哈。这样我想知道他平时和你们就是讲解课程的时候他的态度会怎样啊？有很急还是会怎样吗？OK 啊，那不错啊。是不错啦。OK， 好的，这样谢谢你啊。OK， 好。
可以吗？Morning。OK，你好啊，Mr. Stay， 早安啊。你好。OK，so 就是今天你已经送你孩子来我们这里这个 SNET Academy 怡宝汽车科技学院报道了哈。所以我想请问一下，你觉得我们的学院怎么样啊？觉得你们学院是蛮好的，就是说你们的设备蛮齐全的。就是actually 哈，我是想让我的孩子读 Despark 的，但是 Despark 没有那么设备没有这样好，也没有那么齐全，所以我就觉得说来送他来这边上课。OK， 好的，非常谢谢 Mr. Stay 就这么支持我们啦。So 我们也会证明给你看，我们学院是真的 OK，是多么的先进的东西，可以让学生学得到咯。这样我还有一个问题想问一下哈，就是 Mr. Stay，就是我想问一下我们槟城的负责人 Mr. Kim，他为人怎样啊？服务如何？态度如何？他这个人 Mr. Kim 的人非常好，非常好，非常的 friendly， 还有就是说他很 helpful， 就是说每次我们有什么问题，我们都会打电话去，他每一次都会就是如果他可能是一时间就是 maybe on the spot 他没有空answer 我们电话，但是他会第一个时间会打回给我们，问我们有什么东西要问，然后会就是给我们info 会很具全，就是说每次给我们的 info 就是每次会fulfill我们的要求这样子。OK， 好的，也非常感谢Mr. Stella 接受我们的这个访问啦。So anyway 就是非常感谢你们支持我们的学员啦。So 谢谢你先啊。谢谢 ，Thank you。好的，在这里我要跟大家讲一声，非常的谢谢你们，非常的感谢你们啦，抽出你们的宝贵时间就是与我做这个访问啦。So 在这里我要再次代表我们公司 SNET Academy 跟你们说一声谢谢。So 要再知道更多的详细，你们可以浏览我们的面子书甚至可以拨打我们的热线来询问更多的详情啦。好的，谢谢你们，再见。